dilewatkan sedikit daripada imam. Faham ni? Yang rapat sikitlah waktu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Terus kita panggil Allah. Jangan tangguh. Itulah dia panggil apa? Dia panggil mengangkat takbir bersama dengan imam. Oh, ya Allah jauhkan dari sifat munafik semua tu. Dengan Allahu Akbar tu, Allahu Akbar. Kita waktu tu lah nak usolli. Faham tak? Tu imam Allahu Akbar, dia Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarri tu berhenti surah dia pun. Fadlu usolli, fadlu usolli, usolli. Sehari imam nak Allahu Akbar, merokok Allahu Akbar, dapat tu kan? Faham tak? Dia dah terlepas waktu paling afdal untuk dia angkat takbir. Faham tak? Kalau rasa usolli tu panjang sangat, berapa lama ambil masa untuk usolli tu? Setengah jam. Setengah jam awal tu pergi berdiri siap-siap lah depan. Usolli tu imam pun masuk, orang pun qamat, dia pun usolli, dia dapat. Tu celaru sungguhlah tu. Kemudian setiap rukun yang berlaku bagi tu imam sempurna dulu baru buat. Maksudnya apa? Imam dah turun rokok, Allahu Akbar, imam rokok, Allah dia habis Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Jangan Allah, dia sama duduk tu kita pun Allah duduk turun sekali dengan dia. Jangan. Ada ketikanya boleh menyebabkan batal sembahyang, ada ketika menyebabkan makruh dalam sembahyang dia, tak membatalkan sembahyang. Kalau dia dah selari dengan imam ataupun dia dah mendahului imam. Faham ni? Jaga. Bagi habis. Sampai imam sebut bar tu baru kita bergerak. Sujud ke, bangun daripada sujud ke. Lama ni kita duduk sujud ni. Dia tarik panjang sangat dia. Allahu Akbar, dia nak berdiri. Lama tu lama lah, tunggulah sujud sampai habis bar, dia baru kita pun Allah. Faham ni? Inilah kalau tu imam tu tersilap apa-apa, kita sempat nak buat. Pasal apa? Kita tapi kalau kita cepat sangat, tu imam tersilap, kita pun akan tersilap sekali. Jadi bila tu kalau kita terlambat sikit pada tu imam, bila tu imam tu tersilap pun semua, kita sempat nak fikir apa kita nak buat. Faham tak? Jadi apa? Semua dalam pergerakan kita sebagai makmum, dia lewatkan sikit daripada imam, kecuali satu tempat je. Sabar tak? Kecuali satu tempat je, mesti sama dengan imam. Sabar tak? Amin. Amin mesti serentak dengan imam. Betul tak? Oh, baru perasan Ustaz. Cik baik paman. Tuan-tuan, amin. Pasal apa? Sebab memang disyariatkan kepada kita untuk sebut amin bersama dengan imam. Sebab waktu kita sebut amin bersama dengan imam, seluruh malaikat semua pun amin bersama dengan kita, gugurlah dosa-dosa kita pada waktu itu. Sehingga kan, kata ulama, kalau kita masih belum masuk semayang pun, ni baru duduk jalan Nabi, waktu tu imam dah waradhali, kita baru duduk jalan Nabi sah kan? Tiba-tiba makmum sebut amin, waktu tu disunatkan pada kita pun untuk sebut amin sekali dengan malaikat tersebut, walaupun belum masuk sembahyang lagi. Faham ni? Tu buat amin. Kemudian yang ketujuh, membaca surah dalam Al-Quran. Disunatkan membaca sebelum di surah tu, amin tu berapa harakat yang amin tadi? Yang amin ni kena tanya Ustaz. Dia dalam bidang dia. Subhanallah. Boleh jadi 2 di depan, 4 di belakang. Yang di belakang itu mengikut kepada panjangnya yang atas surah Al-Fatihah tu. Bismillahirrahmanirrahim, dia ambil 4 di ujung. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, semua dia ambil 4 sampai tak amin pun amin. Tidak usah lah, saya kena silap dalam kita kan. Ataupun subhanallah, dia Ustaz Hurairah, dia lebih akhir. Kemudian tuan-tuan sekalian, ditanya Ustaz lah yang lupa. Yang ketujuh, salli ala sayyidina Muhammad, membaca surah dalam Al-Quran. Dia ada kaedah fiqh dia. Disunatkan membaca surah Al-Quran walaupun pendek selepas Al-Fatihah pada 2 rakaat yang pertama bagi imam dan orang yang bersolat berseorangan.
Salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita semayang maghrib, kita semayang isya, kita semayang subuh berjemaah, kita baca surah? Tak. Kita langsung tak baca surah. Tidak. Kita hanya mendengar surah yang dibaca oleh imam. Waktu mana kita nak baca surah? Kita baca surah waktu semayang zuhur, waktu semayang asar, lagi waktu kita bersembahyang yang kita tidak mendengar bacaan imam, walaupun waktu maghrib dan waktu isya. Contoh, malam tu PA sistem rosak, tak bunyi apa, kita pun tak tahu. Yang kita dengar Allahu Akbar itu pun sebab ramai-ramai orang tu, dia bergerak tu tak. Tapi apa imam baca kita tak tahu, Fatihah pun tak dengar, apa surah pun tak dengar. Waktu tu disunatkan kepada kita untuk membaca Fatihah dan baca surah, supaya sembahyang kita tak jadi kosong. Kita dulu waktu tu dia merayu orang kata. Faham tak ni? Tu. Kalau kita tak dengar bacaan imam, waktu tu disunatkan kepada kita untuk membaca surah. Okey? Baik. Bagaimana pula surah-surah yang nak kita baca? Yang pertama, perempuan kena tulis ni. Yang pertama, sunat kepada kita untuk membaca pada rakaat yang pertama surah yang lebih panjang sedikit berbanding dengan rakaat yang kedua. Faham? Yang kedua, subhanallah salli ala sayyidina Muhammad, makruh hukum dia. Yang kedua, disunatkan kepada kita untuk membaca dalam sequence, dalam susunan surah. Maksudnya surah pertama ni surah yang di awal, surah rakaat kedua tu surah yang kemudian. Makruh bagi terbalik. Faham tak? Dia baca di rakaat pertama dia qul a'udzu birabbin nas. Rakaat kedua dia baca qul huwallah. Itu makruh hukumnya. Sah tak makruh ni? Sah, tapi tak suka, Allah tak suka. Faham? Kemudian makruh hukum dia bukan makruh, lebih afdal disempurnakan bacaan surah dalam sembahyang tersebut berbanding dengan dicelup-celup, dia ambil-ambil. Kalau contoh Ustaz Jamal, dia baca qul huwallahu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, biasa yang kita dah baca surah hampir sempurna surah tu berbanding dengan kita ambil sikit celah-celah tengah-tengah dengan mana-mana ayat tu. Yang sempurna surah ini lebih afdal hukumnya berbanding dengan dia ambil sebahagian surah di celah-celah. Bayangkan, faham? Yang seterusnya dia kalau terbalik masuk hukum makruh. Kalau paling kurang bacaannya 4 ayat. Paling 3 ayat. Pasal yang paling pendek surah dalam Quran Inna Anzalnahu. Faham ni? Kemudian tuan-tuan, Musalli ala Sayyidina Muhammad. Pada sembahyang subuh dan sembahyang zuhur sunat dibacakan surah yang panjang. Sembahyang subuh dan zuhur, sekira-kira bacaan surah Al-Mulk atau surah Al-Waqi'ah atau surah As-Sajdah, yang panjang lebih kurang macam tu. Okey? Pada waktu apa? Subuh dengan zuhur. Tuan-tuan boleh rujuk yang saya sebut ni dalam kitab Fiqhul Manhaj pada mazhab Imam Asy-Syafi'i, karangan Dr. Mustafa Bugha, ulama Syria. Kemudian perempuan sekalian, pada sembahyang Isya dan sembahyang Asar dibaca surah yang pertengahan, sekira-kira surah Wasyam, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha. Kan dia pertengahan kan? Lebih kurang yang tu. Baca untuk sembahyang apa ni? Asar dengan Isya. Tahu tak pasal apa Nabi suruh baca sembahyang subuh bagi panjang? Pasal nak bagi peluang orang yang main lambat tu. Tahu waktu subuh ni kan orang selalu lambat bangkit, semua mana nak siap mana apa. Sebab tu disunatkan kepada masjid lewatkan sedikit iqamah. Pertama dilewatkan sedikit. Ini yang dibuat oleh Nabi SAW.
memang azan dengan iqamah pada waktu subuh tu memang dilewatkan sikit, panjangkan sikit. Kemudian bacaan surah pun panjang lagi. Pasal apa? Nak bagi peluang lagi yang pandai-pandai. Faham tak? Oh, mustahil sama. Okey. Waktu zuhur pun sama, pasal orang tengah duk buat kerja, orang kelam kabut duk buat kerja. Jadi nak bagi peluang orang pekat-pekat sempat main. Asar dengan Isyak, waktu ni orang biasa-biasa aja. Baik. Surah waktu sembahyang maghrib, surah yang paling pendek. Surah paling pendek. Surah paling pendek dan sunat hukum dia, sunnah yang Nabi SAW buat pada sembahyang maghrib ialah membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Saya lebih cari pula, mana tak jumpa wal ikhlas, wal ikhlas, mana tak jumpa wal ikhlas. Qul huwallahu ahad. Oh, tahu. Qul huwallahu ahad. Tahu. Faham ni? Lepas ni kita tahu dah lah. Dah ada berapa? Cuba sebut balik. Yang pertama apa dia tadi? Subuh dan zuhur. Bukan. Daripada awal tadi ni. Apa sudah apa dah? Yang pertama apa dia? Baca surah panjang, panjang sikit ayat dia pada rakaat pertama dan pendek sikit ayat dia pada rakaat kedua. Lagi? Baca in sequence, baca berturut-turut. Macam wasyamsi wadduha rakaat pertama, wadduha rakaat kedua. Kan? Sujud. Qul huwallahu ahad rakaat pertama, qul a'udzu birabbil falaq rakaat kedua. Sujud itu. Ataupun yang duduk ayat surah nombor 18, yang kedua surah nombor 20. Dia tak boleh terbalik. Yang ketiga subuh dan zuhur baca yang baca sempurna surah tu lebih afdal daripada kita duduk ciluk-ciluk duk ambil sikit-sikit dan sebagai ayat. Dan berikutnya yang surah-surah panjang, surah pendek tu ya. Ingat subuh dengan zuhur panjang, Isyak dengan asar sederhana, dan maghrib macam pendek. Maghrib ni pendek tak? Semalam saya pergi semayang, semalam saya kat Kelang. Pergi semayang, mereka tunggu sampai dekat pukul 8 pun mereka semayang. Pasal apa? Pasal orang Selangor, orang KL ni mereka balik lambat tak? Bukan jam. Jadi kalau mereka semayang awal pada waktu memang tak ada orang, memang ada 3-4 orang. Saya marah. Saya kata mereka lambatlah mereka nak buat macam mana? Mereka boleh tinggal semayang tempat lain. Sebab waktu maghrib dia bukan tunggu, dia pendek sangat. Semayanglah 2-3 orang pun tak apa, jangan tunggu yang lain. Pasal tak boleh. Selagi dia tu lepas waktu. Sebahagian pendapat ulama, maghrib ni waktu dia pendek sangat. Sampai lepas azan 2 rakaat sembahyang sunat, 3 rakaat sembahyang maghrib, 2 rakaat sembahyang sunat, habis waktu dah, habis dekat tu je. Faham tak? Tu. Dia bukan tunggu sampai tu sebagai pendapat yang lain sampai masuk waktu Isyak. Satu pendapat yang lain kata apa? Setakat sembahyang-sembahyang tu je. Kalau yang tu betul macam mana? Kan? Jadi sembahyang maghrib jangan dilewat-lewatkan, segera-segera dihabiskan. Okey, baik. Kemudian yang ke-8, membaca takbir ketika rakaat. Membaca takbir ketika rakaat, ketika bangun daripada rakaat i'tidal, membaca sami'allahu liman hamidah. Baca takbir ni Allahu akbar waktu nak turun rakaat tu. Dia panggil takbir apa? Intiqalat. Tulis tulis INTIQO. Intiqalat ni apa? Intiqali peralihan. Kalau ada sekolah, dia ada sekolah intiqali peralihan. Masuk sebelum dia nak masuk tingkatan 1 tu dia tak reti baca Quran bawa lagi, tapi dia start intiqali dulu. Duduk pergi mengaji baca Quran apa semua dulu, belajar bahasa Jawi apa semua baru boleh masuk tingkatan 1. Peralihan ni daripada satu rukun nak pergi satu rukun yang lain, dia ada transition period ni. Peralihan ni macam lah ni lah, macam kat Selangor ni peralihan ni. Ada celaru. Tu intiqali lah tu. Intiqalat. Celaru pening kepala kita lah. Masya Allah, Rabbi subhanallah. Macam pening kepala kita. Baik. Intiqalat ni maksud peralihan. Kalau daripada satu rukun nak pergi satu rukun, dia mesti ada peralihan. Peralihan ni lah waktu tu kita isi ruang kosong tu dengan takbir. Faham tak? Jadi
Kalau kita dah pindah rukun baru sebut takbir, maksud dia tak jadi intiqalan lah. Tujuan kita sebut takbir tu untuk isi ruang kosong tu. Yang tadi ada baca Fatihah, yang tadi ada baca surah, sehari rokok nak tasbih, betul tak? Ni yang kosong tengah ni isi dengan bukan, isi dengan takbir. Allah, isi dengan intiqalan tu bagus. Nak abang kita faham dah tu. Masya-Allah Rabbi. Kalaulah transition ini ataupun pergerakan tu panjang kan lama, daripada berdiri tidak nak turun sampai sujud tu kan panjang. Allah, tu tak kira gaut lagi. Kalau gaut dia, tak bangun sakit kan? Lama bangun. Sepanjang-panjang tu isi dengan Allah Akbar. Faham tak? Allahu Akbar. Terutama imam. Pasal apa? Pasal dia nak signal orang belakang dia bahawa tu gerakan panjang dia. Nak tahu sekali ikut orang duduk tahiyat awal, dia duduk tahiyat awal kan dia bangun. Orang nak tahu kata panjang pendek. Kalau dia Allahu Akbar, tu masuk duduk tahiyat awal. Kalau tiba-tiba nak bangkit duduk tahiyat awal, tiba-tiba dia Allahu Akbar, tahu dah tu imam tu silap. Dia tak, dia mesti terlupa tahiyat awal, dia mesti bangkit terus. Baik. Faham? Okey. Kemudian kecuali pada waktu kita bangun daripada rokok kepada i'tidal. Bangun rokok kepada i'tidal. Daripada rokok nak bangun diri juga tu. Waktu tu kita kata apa? Sami'a dengan huruf ain. Sami'allahu liman hamidah. Bukan bukan Allah. Kau siapa dah Allah. Dia sambung dengan sami'a, dengar. Sami'allah masuk dalam alif lam lam. Sami'allahu liman hamidah. Apa maksud dia? Allah mendengar siapa-siapa yang duk puji dia. Kisah ni kisah Sayyidina Abu Bakar. Dia sampai lambat, masuk lorong-lorong, tiba-tiba ada orang tua kat depan, dia ikut orang tua ni. Dan Nabi pesan jangan duk pergi potong orang tua, jangan hormat orang tua-tua. Dia pun ikutlah belakang tu, ingat tu orang tua tu nak pergi semayang. Elok sampai depan pintu masjid, dia dah bilang, tak pergi semayang kat kamu? Aku Yahudi, semayang apa? Dia kata. Kemudian tu imam orang tua tu pun turun pergi, dia pun sedih sebab dia pun turun pergi semayang. Waktu dia pergi semayang tu Nabi tengah rokok, dia pun Allahu Akbar, dia sujud, dia rokok dengan Nabi. Dapat dah rakaat dia? Dapat. Tu pun dia menangis. Sedih lah. Pasal apa sedih? Rugi sangat tu. Pahala hilang banyak. Sedih lah. Ya Allah, memuji dia, puji Allah. Dia harap Allah ganti balik pahala dia. Malaikat bisik dekat Nabi SAW, ada orang di belakang yang menangis. Sebab apa? Sebab dia dengar semua cerita pasal Sayyidina Abu Bakar tu. Kemudian waktu itulah bermula Nabi bangun daripada sujud rokok dan Nabi kata Sami'allahu liman, Allah dengar siapa yang puji dia. Faham tak? Depa yang dapat rakaat pun menangis dapat rakaat rokok dengan tu imam pun menangis kita dapat bagi salam dengan tu imam pun jadilah. Ada dia main masbuk dapat duduk tahiyat dengan tu imam pun jadilah. Kita ni punya tak ada rasa apa. Faham ni? Kemudian tuan-tuan sekalian, tu dia semasa i'tidal sudah baca apa? Rabbana lakal hamdu. Yang kita baca setakat itulah. Ataupun Rabbana walakal hamdu. Dua-dua pun ada riwayat. Nak kata yang mana satu? Baca pilih yang mana satu. Cuma kita ni pada mazhab Imam Syafi'i kita lebih cenderung kepada Rabbana lakal hamdu. Tapi kalau kita pergi di Mekah tu dengar Rabbana walakal hamdu, dia balik sini terus tukar Rabbana walakal hamdu. Tak apalah, sah juga, tak ada masalah. Kemudian tuan-tuan yang ke-9, membaca tasbih ketika rokok. Baca tasbih ketika rokok. Tasbih apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Dan afdal diperbanyakkan. Lagi banyak, lagi afdal. Lagi banyak, lagi afdal. Kecuali kita jadi imam atau kita jadi makmum. Kalau kita jadi imam, cukup 3 kali je. Pasal apa? Pasal ada makmum tu ikut belakang kita, kita kena raih dia apa. Kalau kita jadi makmum pula, buat 3 kali sudah. Pasal apa? Pasal imam tak panjang, kita jangan panjangkan. Dia sombong kadang-kadang. Dia imam dah rokok, dah bangkit tahiyat, dia duduk sujud lagi lama-lama. Waktu tu dia dah tak hormat dengan imam dia. Dia dah janji nak ikut imam. Ikut imam sudahlah. Dah sujud lama-lama, sehari balik rumah semayang seorang-seorang, sujud 3 hari 3 malam.
Tak ni? Pasal waktu tu dia terikat dengan imam, dia kena hormat imam tu. Imam pun hormat dia. Sebab tu imam tak sujud lama-lama. Sedangkan imam pun boleh sujud lama-lama. Bahkan kalau imam sujud lama, makmum kena ikut dia sujud lama. Tapi dia fikir pasal makmum, dia sujud sekejap je. Kita pun sujud sekejap je lah. Kalau nak lebih sikit tak apalah, nak tambah doa sikit-sikit, tapi jangan sampai terlalu lama sehingga boleh menyebabkan batal sembahyang dia. Kalau dia sujud terlalu lama, yang tu kita akan bincang nanti macam mana perkara yang boleh membatalkan sembahyang dia apa. Baik, tuan sekalian. Kemudian membaca tasbih ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dengan segala puji-pujian kepadanya. Berapa kali? 3 kali. Afdal banyak kali. Kalau surah. Nah, Yang ke-11 meletakkan kedua-dua tangan di atas paha dengan melepaskan ke semua jari-jari dia. Ni, waktu kita duduk musalli ala Sayyidina Muhammad, dia kata apa? Artinya digenggam semasa duduk antara dua sujud. Tetapi semasa duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir disunatkan supaya tangan kanan digenggamkan dan melepaskan telunjuk dan mengangkat jari semasa mengucap illallah. Gini. Tengok elok lah. Mana nak tunjuk lutut lah. Ni boleh lutut. Ni kepala lutut. Oh, yang tu kan. Nampak ada kepala lutut. Kepala lutut, bila nak letak jari, letak ujung jari ni sama dengan kepala lutut tu. Bersegi kepala lutut dah. Tak apalah, faham-faham dia lah. Jangan tak macam ni. Jangan tutup kepala lutut. Jangan letak atas paha. Bagi duduk lewat. Kita nak buat semayang bagi elok-elok, bagi cantik-cantik. Kan cantik kalau semua orang buat sama je. Ni ada yang tak atas paha, ni ada pelukul lutut, ada. Faham tak? Ada yang tak celah kangkang, macam-macam perangai. Ada. Waktu bangkit tahiyat awal, tak, tangan dia tak celah. Lagilah dah tak celah tu. Sabar-sabar. Ni, tahu tu. Nah, faham? Tahu tu. Sama waktu tahiyat. Waktu tahiyat, duduk sahaja, terus genggam yang belah kanan. Dia bukan tak macam ni dulu, kemudian baru genggam. Tak, waktu dia duduk tu, terus dia genggam lah tangan dia. Cuma jari ni yang tak angkat. Angkat jari ni jari ni bagi sama level dengan kepala lutut tu. Jangan macam tu, jangan pergi depan macam tu. Jangan ke atas macam tu. Faham tak? Ni, nampak? Okey. Macam tadilah ni, kalau kita hampak macam tu, jadi bila kita genggam pun, genggam tu kat tu juga. Nampak tak tu? Okey. Kemudian dia ada 3 jenis genggam ditunjuk oleh ulama. Yang pertama digenggam macam ni. Ada lubang. Ada lubang. Macam nombor 9. Nah? Betul lah. Nampak tak? Yang kedua, dia tutup genggam tu dengan jari, dengan ibu jari ni dihamparkan. Nah, yang ketiga dirapatkan. Ibu jari dengan jari telunjuk tu rapat. Yang tadi dia renggang. Renggang. Jadi dia rapat. 3 lah maksud. Satu macam tu, satu macam tu, satu macam tu. Faham? 3 dah? Okey. Kemudian bila sampai illallah asyhadu an la ilaha illallah, angkat. Angkat ni sampai habis sembahyang. Dan mata tengok mana? Mata tengok jari tu sampai habis sembahyang. Mazhab Imam Syafi'i. Mata tengok jari, tengok jari sampai habis sembahyang. Waktu yang lain semua tengok tempat sujud. Waktu yang lain semua tengok, kecuali tempat ni je. Tengok. Faham? Baik. Kemudian yang ke-12, duduk iftirash. Apa duduk iftirash? Duduk awal, tahiyat awal. Duduk iftirash, duduk tahiyat awal. Iftirash, alif, hamzah di bawah. Fa, ta, ra, shin. Iftirash. Duduk tahiyat awal tu. Macam mana duduk tahiyat awal? Kaki ni pacak. Kaki kiri hampak bawah punggung. Duduk.
punggung duduk di atas kaki kiri, kaki kiri. Kaki kanan ditegakkan. Kita ni tua-tua baru belajar sembahyang, tu tak boleh nak lipat tu, dah jam lah, keras. Duduk tahiyat, dia 3 orang. Ini bukan surat 100. Ada bukan surat 100. Cuba duduk Musalli ala Sayyidina Muhammad. Duduk kaki tu. Ni anak-anak kita kecil-kecil tu ajak daripada awal-awal. Lipat elok kan? Lentik elok. Nanti di umur 19, 20, 21 cik letak elok je. Kita tak ajar. Kita tu lah umur 40 baru belajar sembahyang. Nak tu yang duk keras kan? Walaupun dapat lipat satu jari punya dia. Faham tak? Tu. Dia duduk iftirash ni tuan-tuan. Dia duduk pada tahiyat awal atau pada duduk di antara dua sujud. Duduk iftirash pada semua duduk, iaitu duduk di atas buku lali kiri dan kanan supaya dapat dihadapkan ke kiblat. Duduk di atas buku lali kaki kiri dan kanan supaya dapat dihadapkan ke arah kiblat, iaitu sebagai tahiyat awal. Duduk di antara dua sujud dan juga duduk istirahah. Dan tak duduk istirahah tu benar. Waktu kita sujud, kita nak bangun pada rakaat yang kedua daripada rakaat pertama, rakaat kedua. Rakaat pertama ada duduk tahiyat awal dah? Tak ada. Kalau tempat yang tak ada tahiyat awal, ganti dia dengan duduk istirahah. Duduk sekejap, jangan bangun terus. Kalau dia bangkit sujud, daripada sujud dia nak bangun rakaat berikutnya, duduk sekejap, kemudian baru bangun. Ada orang dia terus saja daripada sujud. Cak terus itu maksud dia tak buatlah istirahat. Tak dapatlah sunat duduk istirahat lah. Faham ni? Buatlah. Kita ni kalau pada sunat kecil-kecil pun nak buat semua, nak buat semua sikit-sikit pun dapat. Nah, okey. Waktu duduk istirahat tu juga duduk seperti duduknya tahiyat awal ataupun duduk iftirash. Ingat dia tak? Waktu duduk antara dua sujud, dia ada satu lagi jenis duduk pada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Apa dia? Nama dia duduk iqa'. Alif, hamzah di bawah, qa, ain, alif, hamzah. Iqa'. Duduk iqa' ni macam mana? Siapa tahu? Duduk iqa' ni dua kaki dipacakkan, kemudian depa duduk di atas dua tumit. Ada pen maka. Tapi boleh faham tak? Dia duduk, dua-dua kaki pacak dulu. Lipat maksudnya dekat jari tu dia lipat lah. Dia tegak dulu. Kemudian punggung ni duduk atas tumit. Tinggi lah. Kalau duduk iftirash, ni punggung, ni kaki kan? Ni nama apa? Iftirash. Iqa' macam ni. Ni punggung, ni kaki. Dua-dua kaki. Kaki dia duduk macam ni. Ni kaki. Ni punggung dia. Nampak? Dua-dua kaki ni dirapatkan duduk. Yang ni pun ada pada mazhab Imam Syafi'i. Jangan rasa pelik bila orang buat macam tu. Sebab ni juga mazhab Imam Syafi'i. Nama dia duduk iqa'. Faham? Okey. Kadang-kadang kan sakit tumit ke apakah, sakit lutut ke apa, tengoklah. Kadang-kadang tak boleh nak duduk iftirah tu, duduklah iqa' tu. Jangan rasa pelik pula bila orang duduk, sebab benda tu ada pada mazhab Imam Syafi'i. Kemudian yang ke-13, duduk tawarruk. Apa duduk tawarruk? Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir, ni punggung, kaki duduk dalam blok ni. Yang ni kaki lintas masuk celah tu. Macam mana cara dia? Ni, bagi tapak kaki yang keluar tepi tu, bagi dia menghadap arah kiblat. Jangan bagi dia macam tu. Cuba adjust dia, tolak dia, bagi dia duduk menghadap arah kiblat. Yang belakang ni pacak, belah kanan. Kaki kiri yang lintang tu, tapak kaki tu bagi jari dia tunjuk arah kiblat.
Oh, nampak? No, tu. Boleh faham tak ni? Boleh. Saya nak buat atas silau ni tak gamak sangat. Buat atas meja ni. Tak bagi nampak. Tapi boleh faham lah kot. Yang kaki kiri dia lintang duduk bawah tu. Tapak kaki kita ni. Dia bagi dia duduk bang. Bagi dia. Jari dia tu menghadap arah kiblat. Dan belakang kaki kanan tu Kaki kanan berpandang. Okey, faham. Iaitu duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk ini seperti duduk iftirah juga, cuma perbezaannya adalah dengan mengeluarkan kaki kiri sebelah kanan dan menyentuh punggung ke lantai serta menegakkan tapak kaki kanan dengan jari-jari menghadap ke arah kiblat. Yang ke-14, last daripada sunat hayat, apa dia? Salam nombor 2. Salam nombor 2 apa ni? Salam Assalamualaikum, sebut tu. Yang tu sunat. Habis yang beralih ni, pun sunat juga. Yang wajib salli ala sayyidina Muhammad ni, tengoklah. Bila kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Ada dua benda berjadi kat situ. Satu dia sebut Assalamualaikum, satu dia beralih. Yang kata Assalamualaikum sebut ni apa hukum dia? Wajib, rukun. Faham? Okey. Yang beralih ni apa hukum dia? Sunat. Yang beralih hukum sini pula Assalamualaikum warahmatullah. Yang sebut ni apa hukum dia? Sunat. Yang beralih ni sunat. Boleh tak kalau dia habis Innaka Hamidun Majid, Assalamualaikum warahmatullah. Sah tak main dah? Sah main. Tapi saja-saja tinggal makruh hukumnya. Faham tak? Sebab tu kata ulama, kalau kamu nak segera, kamu nak beralih hanya sekali je, Assalamualaikum warahmatullahi, nak beralih sekali, baik tak payah beralih langsung, sebut Assalamualaikum warahmatullahi, itu lebih baik. Sekali je sebut dalam keadaan dia beralih ke depan, dia tak beralih ke mana-mana. Faham tak? Jadi beralih yang pertama, beralih yang kedua, dan kata salam yang kedua, ini semua sunat apa? Hayat. Faham? Habis dah. Sunat apa? InsyaAllah kita jumpa dalam pertemuan kita yang akan datang. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada pagi ini menjadi manfaat kepada kita, insyaAllah. Benda-benda ni cukup penting, terutamanya sunat-sunat, perkara sunat dalam sembahyang ni. Sebab dengan kita tahu ni, kita dapat buat dengan yang paling baik dalam sembahyang kita lah. Baik, seperti biasalah, sebelum kita nak tutup majlis tu, saya bawa tabung untuk Ma'had Darul Faizin, insyaAllah, untuk pembelian tanah, pembangunan, pengurusan wakaf dengan nilai RM50 satu lot wakaf. Kalau perempuan nak sijil wakaf, boleh jumpa dengan saya. Kalau perempuan tak mau sijil wakaf pun banyak sangat dah Ustaz, kami pun tak akan simpan dah. Bagi duit sudahlah, cukuplah bola tabung tu. Nanti di Ma'had kami letakkan koyak sijil wakaf juga. Kalau perempuan bagi bawah 50 pun tak apa, kita himpun-himpun bagi cukup 50, kita keluarkan sijil wakaf juga. Tu ada tabung saya tak kat belakang, perempuan bagilah, tumpang ada, tumpang insya-Allah Allah bagi peluang untuk kita buat wakaf. Yang kedua, saya nak jemput puan-puan, tuan-tuan, esok pergilah Ma'had, esok Sabtu. Kat mana Ustaz? Oh, Ma'had kami ni dekat sebelah Masjid Bukit Bancong, depan sekolah teknik. Kalau nak kira, dia betul-betul depan klinik kesihatan. Depan klinik kesihatan tu, tahu klinik kesihatan Bukit Bancong tu, depan tu. Esok kita buat rumah terbuka, insyaAllah. Bila tengok-tengok, jumpa anak-anak kita pukul 11 sampai pukul 3. Tambah lagi ni. Betul lah. Sakit tu sebab ada sakit kan. Bulan pun. Tapi tak pasti dia ada bulan pun. Macam ni nah esok pergi lah. Ada 8 start pukul 11 esok pergi. Kalau ada 8, kalau tak 8 pun tak apa. InsyaAllah lah, mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah, diberikan kefahaman insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz dan beliau. Di sini ada beberapa pengumuman, insyaallah besok di
Paksi Bandar Baru. Kita masih mencari ustaz pengganti insya-Allah. Kalau Ustaz Jafri boleh dia besok, tapi kalau tak boleh mungkin kita akan cari ustaz lain lah. Mana besok di kelas Paksi Bandar Baru ustaz ganti insya-Allah. Dan pada hari Ahad ini Ustaz Abu Naim. Ustaz Abu Naim di Paksi di Buang Tebal insya-Allah. Ustaz Abu Naim. Dan di sini pada minggu depan, minggu keempat, insya-Allah sama dengan Ustaz Faridin insya-Allah. Kita Bahrul Mazi. Pada minggu depan di Paksi Faridin pun Ustaz Faridin insya-Allah. Jadi berhubung dengan program kita pada hari Ahad nanti pagi pukul 8.30 pagi, kita akan ada program penyampaian sumbangan pakaian terpakai atau pakaian kepada fuqara di perkampungan Bali, di sebelah Bali. Siapa-siapa yang ada kelapangan untuk join, tolong salin nombor telefon ni, nombor telefon saya dan nombor telefon Syamsul kat depan ni. Siapa yang nak ikut serta lah, insya-Allah kita akan berkumpul di Masjid Bandar Baru dan di sini di Pak Ibong insya-Allah di Dewan insya-Allah. Dan kita juga mengharapkan kalau siapa yang boleh ikut serta, sama ada kita akan guna van untuk bawa barang-barang pakaian tu, ataupun kalau tak dapat van, kita akan masukkan dalam kereta masing-masing siapa-siapa yang ikut tu. InsyaAllah setakatlah yang confirm saya dengan Samsul lah, kami dua orang lah. Mana van tak ada, buat masalah. Jadi kalau ada 2-3 biji datang lagi, boleh dalam 4-5 biji datang, insyaAllah lah kita tak ada perlu pada van. Jika tidak mungkin tengoklah macam mana, mudah-mudahan Allah mudahkan insyaAllah. Dan pada hari Khamis ini insyaAllah kita akan buat gotong royong di Dewan ni lah, di Dewan Pak Libung ni. InsyaAllah siapa yang ada kelapangan juga selepas asar hari Khamis, ikutlah lelaki ke perempuan ke pulanglah siapa yang ada kelapangan insyaAllah lepas asar pada hari Khamis nanti. Kami ni kita akan buat sedikit gotong royong lah, membersihkan Dewan kita ni luar dan dalam insyaAllah sekadar mana yang kita mampu buat. Dan pada hari Jumaat insyaAllah minggu hadapan, Jumaat di sini selepas pada kelas pengajian kita ada jamuan raya insyaAllah. Jamuan raya di Paksi Pak Nibung ni kita akan makan hidang, makan talam. Boleh bawa kuih raya yang baki-baki lagi ke ataupun baru lah. Okay. Kemudian ada hidangan makan berat dan kita akan lancarkan tabung untuk dana tu. Maknanya siapa nak sumbang untuk kenduri minggu depan, tolong masukkan duit dalam beg merah ni. Okey, merah ni lah insyaAllah. Itu saja daripada saya. Kita tangguh majlis dengan bacaan doa untuk dosa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tak sempat dia tak baju orang ini, bawa esok ke kelas Paksi baik kelas Paksi mana bawa lah insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.
ni.